Saya, Muhammad Aisyah bin Fairuzi, akan mempersembahkan sebuah cerita yang bertajuk Si Tempang dari Kampung Pau. Assalamualaikum pembuka bicara kepada hakim yang arif bijaksana. Tak lupa juga penonton dan pengacara. Di majlis ini kita berjumpa. Yang dihormati guru-guru, staf kehakiman penentu juara, penjaga masa yang akur dengan detik-detik pokoknya, barisan rakan pelajar dan sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Si Tempang dari Kampung Pau, tajuk cerita saya. Di Kampung Pau Putih tinggal seorang lelaki yang hanya dikenali sebagai Si Tempang. Anak-anak kampung memanggilnya begitu kerana kaki kanannya bengkok. Jadi, apabila dia berjalan, dia sentiasa terhinjut-hinjut. Anak-anak nakal di kampung itu suka mengusik dan mentertawakannya. Kadang-kala ada juga di kalangan orang dewasa yang turut ketawakan kecacatan Si Tempang. Hanya Tok Saleh, seorang tua di kampung itu, yang tidak pernah berbuat begitu. Malahan, beliau akan memarahi anak-anak kampung yang mengaju-aju atau mempersendakan Si Tempang. Pada suatu hari, Toleh terlihat sekumpulan budak-budak mengikuti sambil mengaju-aju cara Tempang berjalan di depan rumahnya. Tempang, Tempang. Si Tempang kelihatan sungguh sedih dengan kerana budak-budak nakal itu. Tok Leh ingin berbuat sesuatu untuk menghentikan perangai buruk anak-anak kampung dan tidak mahu mereka mengulangi lagi tabiat yang tidak baik itu. Hatinya tertanya-tanya cara terbaik untuk membuka pintu hati anak-anak kampung supaya tidak lagi terkemak untuk mempermainkan insan malang itu. Dia memutuskan untuk bercerita keadaan sebenar. Lalu memanggil anak-anak itu naik ke beranda rumahnya. Setelah semuanya terkumpul di depannya, Tok Leh memberitahu bahawa dia ada sebuah cerita yang menarik. Pak Leh memulakan ceritanya tentang sesuatu peristiwa yang ngeri dan sukar dilupakan pada satu hari di kampung itu. Ketika itu, boleh dikatakan semua orang kampung berada di tepi sungai. Ada yang mandi-manda, membasuh dan membuat kerja-kerja lain. Anak-anak seperti mereka sedang bermain-main di sungai itu. Tok Leh terhenti seketika dan menarik nafas panjang. Dia menyambung ceritanya. Tok Leh menyambung ceritanya. Dia ternampak benda terapung-apung menuju ke arah mereka. Mula-mula nampak macam sebatang kayu. Seorang budak bernama Hakim berenang menuju ke arah benda itu. Tiba-tiba, Tok Leh nampak benda itu bergerak ke arah Hakim. Rupa-rupanya, benda itu seekor buaya. Tok Leh bertempik sekuat hati. Buaya, buaya, naik ke tebing. Semua orang berenang sepantas mungkin. Hakim juga berenang sekuat hati, tetapi buaya itu menerkam dan menggigit lengannya. Nasib baik Hakim sempat berpaut pada tiang kayu yang terpacak dalam sungai. Dia menjerit meminta tolong, tetapi pada ketika itu semua orang seolah-olah terpaku bingung dan tidak tahu apa yang harus dibuat untuk menolongnya. Tiba-tiba, mereka terlihat seorang pemuda mengayuh sampan dengan laju menuju ke arah Hakim. Apabila sampai dekat Hakim, pemuda itu terus bertupi-tupi memukul buaya dengan pendayungnya.
Buaya itu melepaskan gigitan pada lengan Hakim. Tetapi buaya itu terus melibai sampan pemuda itu dengan ekornya. Sampan pemuda itu terbalik. Dan buaya itu terus menerkam pemuda yang jatuh ke dalam sungai. Buaya itu menyambar kakinya. Darah merah mengalir dengan banyaknya. Pemuda itu terus bergelak melawan buaya. Bujurlah pada ketika itu Tok Penghulu yang handal orangnya segera menikam mata buaya itu yang semakin ganas. Buaya itu akhirnya melepaskan gigitannya dan berenang lari entah ke mana. Tok Lim menamatkan ceritanya. Anak-anak kampung tadi kelihatan terpegun mendengar kisah Tok Cik Saleh. Salah seorang yang bernama Warif terus bertanya, "Siapakah pemuda yang berani itu, Tok?" Tok Lim dengan tenang menyatakan bahawa pemuda itu ialah Tempang yang diejek-ejek oleh mereka saban hari. Setelah duduk diam seketika, budak-budak itu menghulurkan tangan untuk memohon maaf sambil berjanji tidak akan ketawa si Tempang lagi. Mereka juga berjanji akan menolongnya. Mereka juga akan menghormatinya. Waris juga bertanyakan nama sebenar si Tempang. Kepada Tok Lim. Tok Lim menjawab Kelana. "Kalau begitu, kami akan memanggilnya Wira Kelana." Semua yang ada turut bersetuju. Mereka juga kelihatan benar-benar insaf. Tok Lim mengucapkan syukur setelah mendengar pengakuan anak-anak kampungnya. "Kawan-kawan, satu, janganlah menghina kecacatan yang dialami oleh orang lain. Dua, kita mestilah menolong orang yang memerlukan bantuan. Tiga, bersyukurlah akan kelebihan yang ada pada kita. Dan janganlah bersikap sombong."